قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pada malam ini kita dapat membaca beberapa ayat dari surah Al-An'am ayat 65 hingga ayat 70. Agak panjang sedikit kita baca pada malam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menegaskan tentang kuasa Allah untuk melakukan apa saja. Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan. Allah juga berkuasa hendak memberi hukuman kepada manusia di akhirat maupun di dunia ini. Maka pada ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk menghantarkan kepada kamu azab seksa yang dibala bencana dari sebelah atas kamu atau dari sebelah bawah kaki kamu, atau dia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, yakni berpuak-puak, dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam sebahagian yang lain. Unzur kaifa nusabbiqul ayat la'allahum yafqahun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan bermacam-macam cara supaya mereka memahami. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para ulama hampir sepakat menyatakan bahawasanya ayat yang dibacakan pada malam ini, iaitu ayat 65 ini, ceritanya cerita azab Allah di atas muka dunia. Ya, bukan azab Allah di akhirat. Azab Allah di akhirat itu ayat yang lain. Adapun yang ayat 65 ini ceritanya azab Allah di atas muka dunia. Dengan kata lain, Allah Ta'ala selain daripada menyediakan hukuman di akhirat kelak, Allah Ta'ala juga maha berkuasa untuk menghukum manusia di atas muka dunia. Apabila satu manusia, kelompok manusia itu berjaya dan tidak mendengar peringatan, tidak menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka ada waktu-waktunya yang menyebabkan datangnya kemurkaan Allah, lalu Allah Taala menurunkan azab seksa yang dipanggil sebagai bala bencana. Azaban, digunakan kalimah ini azaban. Azaban ini maknanya azab. Ya, lalu diterjemahkan dalam bahasa Melayu ataupun diuraikan dengan kata bala bencana. Ya, bala bencana. Dan bentuk bala bencana disebutkan secara detail di dalam ayat ini. Ada bala bencana, dia datang dari sebelah atas kamu. Bala bencana datang daripada sebelah atas. Tak takut ada maksud lain. Nanti tuan-tuan tak nampak dia. Jadi ada azab yang dia datang daripada sebelah atas. Dan juga ada azab yang Allah Ta'ala datangkan dari bawah kaki kamu. Dari bawah kaki. Yang mana bawah kaki? Bawah kaki. Kita tengok pada bawah. Atau dia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, berpuak-puak. Berbalak bersama umat Islam. Dan dia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam sebahagian yang lain. Ini antara bentuk azab. Azab dengan tangan manusia sendiri. Allah turunkan azab dengan cara manusia ini ditimbulkan perasaan ataupun ditimbulkan rasa tak puas hati dengan satu puak yang lain. Puak yang lain juga tak puas hati dengan puak ini, maka berlaku pertembungan. Bila berlaku pertembungan, maka masing-masing akan terasa azab dia. Orang ini kita tembak dengan orang ini, orang ini kita tembak dengan orang ini. Maka itu salah satu bentuk azab. Baik, balik kepada yang pertama. Apa dia? Azab dari sebelah atas. Dan juga azab daripada sebelah bawah. Jadi, disebut di dalam kitab tafsir ini, dia kata, Allahu huwal qadiru ala inzalil azab alaikum bi alwanin mukhtalifah. Allah maha berkuasa untuk menurunkan azab ke atas kamu dengan berbagai warna. Maksud berbagai warna ini macam-macam ini. Macam-macam ini. Tuan-tuan dengan sama yang dia tinggi itu macam-macam. Sama lagu, sama parti, sama lagu-lagu mewah dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala menurunkan azab itu macam-macam ini. Taratan min fawqikum
daripada langit. Dan kemudian negeri mereka ini diangkat ke langit dan dihempak semula ke bumi, diterbalikkan sehingga terbenam negeri mereka menjadi lebih dalam daripada lautan yang dalam. Lebih dalam daripada lautan yang dalam. Contoh pergi ke laut Pasti yang ini lebih kurang hampir 20 km. Nak sampai ke laut Pasti itu, contoh sudah berada di biji air laut biasa. Saya pergi tahun lepas, bulan 6, sampai di satu tempat, kami turun, tengok signboard 18 km dari laut Pasti. Jadi turun, depan tu turun lagi, ya. Travel bus berhenti itu. Dia kata, baik semua turun, saya nak beritahu satu benda. Kata, tour guide. Dia kata, di sinilah para air laut sebenar. Laut Mediterranean, laut yang terdekat dengan tempat berkenaan adalah laut Mediterranean. Di sini gigi air. Sedangkan laut Mati berada 18 km lagi daripada sini, di bawah air. Maknanya betapa dalam dia jadi ke bawah, ya, sampai punya kuatnya hempak, kena hempak bumi dari disedok naik ke atas, dihempak oleh bumi, ditelancukkan ke bumi sampai terbenam tanah itu ke dalam, dia jadi lebih dalam daripada laut yang dalam. Asalnya ianya dihempak dengan batu, ya, asalnya. Begitu juga Ashabul Fil, tentera bergajah juga dilontar dengan batu daripada langit. Wasfaiha, dan juga tempikan juga azab daripada sebelah atas. Wa huwa sawtu syadid al-muhlik, iaitulah satu suara yang sangat kuat yang membinasakan. Sama hadatsa li Samud, seperti mana berlaku kepada kaum Samud yang degil kepada Nabi mereka, lalu mereka digunakan bala bencana dalam bentuk tempikan. Ini tak ada lagi. Bukan tak ada, belum kita jumpa lagi. Yang kita jumpa apa? Banjir. Yang kita jumpa apa? Ribut. Kita jumpa hujan lebat. Kita jumpa tsunami. Tetapi tempikan ini kita belum jumpa lagi. Wallahu a'lam. Moga-moga kita tak jumpa dengan makhluk Allah yang namanya Saifah. Saifah ini tempikan yang kuat. Waqufan, begitu juga Taufan. Orang Arab kami tahu Tufan. Orang Melayu kata ribut Taufan. Biasa daripada bahasa Arab. Sama ada kali kaum Nuh, seperti mana berlaku kepada kaum Nuh. Ya, ribut Taufan yang mendatangkan banjir kau. Itu bentuk-bentuk hukuman daripada atas. Dan ada kalanya hukuman dia datang daripada bawah. Rata-rata yang tahsitun, kajilzal. Seperti contoh daripada bawah ni, gempa bumi, zilzal. Kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, getaran. Apabila bumi digegarkan dengan segegar-gegar segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, lalu bumi mengeluarkan segala isinya, wa qala al-insanu ma laha, lalu berkatalah manusia, apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, baik. Zilzal seperti gempa bumi, wal burkan, dan juga api daripada perut bumi yang kita panggil gunung berapi dan sebagainya. Itu juga satu bentuk azab daripada bawah. Dan juga merekahnya bumi. Wal qasas al-ma'hud bima sabaqa kama hadatsa lil Qarun, seperti mana berlaku kepada Qarun. Bumi terbelah, lalu terbenam Qarun dengan harta-harta sekali. Punya banyaknya harta Qarun, semua sekali terbenam. Waktu kita kaya macam mana pun dengan akses sangat. Ini ranking dunia. Ya. The most apa panggil? Richest man. Yang paling kaya. Rekod dunia tak pernah kalah dia. Nak banding dengan siapa? Ananda Krishna. Bill Gates. Siapa lagi? Nak kaya-kaya dalam dunia ni. Qarun, tak ada siapa boleh kalahkan dia. Kunci gedung dia, kunci, belum gedung lagi, belum harta lagi. Kunci dia, banyaknya kunci dia terpaksa disikul oleh berpuluh-puluh orang lelaki yang gagah-gagah. Nak pikul kunci dia. Belum gedung lagi, belum kunci gedung lagi. Jadi kalau kita kaya nak tanya kunci kita berapa kilo? Berapa kilo kunci? Dah tak naik kunci dah tak, dia kata.
benar dia dengan harta dia sekali ke dalam perut bumi. Ini satu bentuk azab daripada bawah. Tetapi berkata Ibn Abbas, sahabat Nabi, Ibn Abbas kata, dia kata annal murada biman fawqahum, bimin fawqikum ay min umaraikum, yang dimaksudkan azab daripada atas kamu, artinya kamu akan kena tindak dengan pemerintah, dengan pemimpin kamu. Ini kata siapa? Kata Ibn Abbas. Wa min tahti arjulikum, azab daripada bawah kaki kamu itu maksudnya kamu akan kena tipu, akan kena hina, akan kena sektornya berfungsi daripada orang bawah kamu, daripada hamba kamu, min abidikum wa siflatikum, dan juga daripada orang-orang bawahan kamu, hamba-hamba kamu, pekerja-pekerja kamu. Ada orang yang binasa dengan sebab orang bawah, ada orang yang binasa dengan sebab orang atas. Jadi ini tafsiran daripada Ibn Abbas. Ala kulli hal, walau macam mana pun, semua tafsiran itu adalah tafsiran yang makbul, tafsiran yang diterima, maka semua yang kita terima. Itulah azab Allah ini dia datang dalam berbagai-bagai bentuk, daripada atas satu, yang kedua daripada bawah dua, yang ketiganya aulan fitakum syi'an, Allah memakaikan, tengok istilah. Kalau kita belajar ilmu balaghah ni, tak diuraikan di dunia. Kalau dalam ilmu balaghah disebut apa nama isti'ar, usul isti'ar. Allah Taala meminjam perkataan yalfitakum syi'an. Syi'an ni asal daripada syi'an. Syi'an ni maksudnya satu kumpulan. Kumpulan yang menyokong kepada satu pihak, kumpulan yang menyokong satu pihak. Maka jamak dia syi'an. Bila banyak Allah panggil syi'an. Ini satu syi'an, ini satu syi'an, ini satu syi'an, ini satu syi'an. Dah banyak syi'an dipanggil syi'an. Syi'an ni Allah Ta'ala gunakan kalimah yalbitakum. Yalbitakum ni maknanya memakaikan. Ni ibu-ibu pagi-pagi untuk memakaikan pakaian untuk anak sekolah. Ini nak masa tak buka lagi. Ini kan lihat punya masa tak buka lagi. Dia nak cari baju tak buka. Mak, baju mana? Baju tu bukan masa dia. Tapi masa tak buka lagi. Maka mak dia ambil baju, salur untuk kepala dia. Ini dia. Ini yalbitakum, memakaikan. Jadi seolah-olah perpecahan umat Islam Allah pakaikan kepada umat Islam. Nak sangat, nak ambil, dia akan berpecah belah. Oleh kerana kamu langgar perintah aku, oleh kerana kamu tak ikut hukum hakam aku, maka aku hukum kamu dengan dibalarkan kamu dengan dipakaikan pakaian pecah belah. Pakaian berbuah-buah. Kemudian hasil daripada itu waludhi ba'datun ba'da. Lalu dikenakan ataupun dirasakan kepada mereka hasil perbuatan ganas, perbuatan kejam antara satu sama lain. Habis kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, ada ditunjukkan bagaimana perpecahan yang berlaku di kalangan masyarakat Afrika, bergaduh, berbalak antara parti politik dan sebagainya, sehingga saling bakar-membakar. Kita sekarang di Malaysia ni sekadar mulut-mulut je, tapi di sana saling bakar-membakar. Saya tengok gambar bagaimana parti A dia masuk dalam sebuah kampung yang dikuasai oleh parti B, maka ditarik keluar AJK kawangan AJK kawangan ada sini ingat AJK kawangan bagi ahlinya fungsi tetapnya ambil lagi SPK-nya diletakkan di dalam satu belukar, dicucuk api, dibakar semua sekali. Bila ada seorang cuba nak lari, ditarik ramai-ramai, dilempar balik semula dalam api. Ini berlaku di Afrika. Saya tak tahu negara mana. Tapi Afrika. Ini yang berlaku. Waludhi ba'datun ba'da. Unzur, lihatlah, perhatikanlah. Kaifa nuqarribul ayat, bagaimana kami menjelaskan ke ayat-ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami, la'allahum yafqahun, dengan berbagai-bagai cara supaya mereka memahami. Banyak dapat azab Allah yang terkena kepada kaum terdahulu, yang terkena kepada kaum zaman hari ini pun ada. Tetapi manusia masih ramai lagi yang tidak mahu menyadari. Satu ketika Nabi SAW diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Hadis ini ada dalam Bukhari dan juga dalam Muslim. Jabir kata,
lama nazalat hadhihi ayat. Bila turunnya ayat 65 ini, Allah Taala berfirman, "Qul huwal qadiru 'ala an yab'atsakum 'adzaban min fawqikum." Katakanlah Allah Taala itu Maha berkuasa mendatangkan kepada kamu azab daripada atas kamu. Lalu kata Nabi SAW, "A'udzu biwajhika." Aku berlindung dengan wajahmu, hai Allah. Tak, kita sunat sebab bila dengar baca Quran yang kita fahami, ya, itu pun ramai tak biarnya. Orang baca Quran ramai tak biarnya. Tapi yang kita biasa dengarnya baca Quran dia. Tetapi sebenarnya di samping dia itu kita diminta berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kita diminta berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi nak interaksi dengan Quran ni kena faham ayat Quran. Baru boleh. Ayat bila datang ayat kita tentang azab, maka kita alhamdulillah alhamdulillah dari contohnya aku meminta lindung dengan Allah, jauhilah aku daripada dosa. Bila ayat kita tentang surga, Allahumma inni as'aluka ridha wal jannah. Ya Allah, aku mohon keridhaan-Mu dan aku mohon surga. Nah, bila datang ayat surah selawat, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu pun terus selawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini interaksi dengan ayat Quran. Dan semua ulama haruskan interaksi dengan ayat Quran ini di dalam solat dengan syarat tidak melebihi 4 kalimat yang tepat. Itu yang pertama baca itu. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Tuan jawab. Bala wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Jadi kata setengah ulama benda ini tidak ada di dalam hadis Nabi. Boleh tidak ada bala wa nahnu ala dzalika minas syahidin atau wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Dan kata setengah ulama pula walaupun tidak ada di dalam hadis, tetapi interaksi kita dengan Quran kita boleh jawab walaupun di dalam solat dengan syarat tak lebih daripada 4 kalimat. Cuma ada yang pertikaikan sebab ayat yang banyak. Bala itu, wa itu, wa itu dan nahnu ataupun ana itu, ala dzalika minas syahidin. Jadi 7 kata. Jadi bagaimana? Jadi benda ini saya bincangkan dengan kalau saya akan bincang dengan kawan. Jadi macam mana? Ya? Jadi lama juga saya bincang dia, beberapa bulan lah. Saya pergi tempat dia datang sini dengan SMS untuk bilang gitu ni. Jadi di sana lahirnya 2 pendapat. Ya, lahirnya 2 pendapat. Yang pertama, lebih baik digantikan dengan bala wa ana syahid. Bala wa ana syahid. 4 kata. Ya, bila ada alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bala wa ana syahid. 4 kata. Ya. Mana maksud ayat ini? Alaihissallahu, bukankah Allah ahkamil hakimin, sebaik-baik yang membuat hukum? Manusia tak reti buat hukum. Manusia tak reti buat undang-undang. Yang paling reti buat undang-undang sampai Allah. Itu maksud alaihissallahu bi'ahkamil hakimin itu. Bukankah Allah yang paling reti buat undang-undang? Maka kita kata, bala, bahkan ya Allah, kami bersaksi perkara ini. Maknanya, kami menyaksikan memang engkau sajalah yang paling layak untuk membuat undang-undang. Itu maksud jawapan kita tu. Jadi macam mana? Nak ambil 4 kalimat. Bala, bahkan, wa, dan, ana, aku, syahid, bersaksi. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh juga dibacakan bala wa ana ala dzalika minas syahidin ataupun wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Boleh juga dengan andaian yang dimaksudkan 4 kalimat itu ialah 4 kalimat yang besar. Adapun kalimat yang dipanggil sebagai hak ataupun sendi kata tidak termasuk dalam kalimat yang dimaksudkan. Maka ini boleh, dua-dua boleh. Bala wa ana syahid boleh. Bala wa nahnu ala dzalika minas syahidin pun boleh juga. Yang lebih baik bala wa ana syahid. Ini yang lebih baik. Ya. Baik. Jadi nanti bila dibaca ayat ini, azab daripada atas kamu. Nabi kata, a'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan wajahmu. Dengan maksud aku berlindung dengan wajahmu daripada kena azab daripada atas. Lepas tu bila Allah berfirman,
au yalbisakum syi'a. Allah memakaikan kepada kamu pakaian perpecahan. Wa yudhiqa ba'dahum ba'dakum ba'da ba'd. Dan bagi kamu merasai ini kesakitan, kesegaman yang dilakukan oleh buat yang lain. Maka kata Nabi SAW, Nabi tak kata dah aku diwajibkan. Nabi kata hadihi ahwan au aita. Oh yang ini ringan sikit. Ya, apa maksudnya? Bila dikatakan azab daripada atas, Nabi kata aku diwajibkan, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Azab daripada bawah, aku berlindung denganmu, dengan wajahmu wahai Allah. Dan azab dengan cara kamu berpecah belah. Nabi pun kata, oh yang ini boleh tahan sikit. Nabi kata yang ini boleh tahan sikit. Adakah makna Nabi menerima azab ini? Bukan maksud Nabi nak azab ini, tetapi nak cerita betapa berat dan betapa besarnya azab Allah yang dikatakan turun daripada langit dan terbit daripada bumi. Yang itu terlalu besar. Bila datang yang itu, tak ada dah tuan-tuan, tak ada dah U-turn, tak ada. Tak ada U-turn. Terus akan berjalan. Ya? Mati, habis. Datang azab daripada atas, datang azab daripada bawah, habis mati. Itu yang kita tahu. Sebab itu dalam banyak riwayat mengatakan Nabi SAW berdoa, sa'altu Rabbi azza wa jalla arba'an. Aku minta kepada Tuhanku 4 perkara. Fa'aqani salatan. Allah bagi 3 perkara. Wa mana'ani wahidatan. Dan dia tak bagi 1 perkara. Aku doa 4 perkara. Allah bagi 3, Allah tak kena satu. Jadi kalau Nabi pun ada doa dia yang tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi kita kalau Allah belum perkenankan doa, kita akan protes. Kata tu doa, aku doa tak makbul pun dia. Jangan protes lah. Itu Allah Ta'ala maha mengetahui sebab itu. Baik. Kata Nabi, aku berdoa yang pertamanya, sa'altullaha, aku doa kepada Allah, alla yajma'a ummati ala dhalalatin fa'aqaniha. Aku berdoa kepada Allah yang pertama, ya Allah, janganlah bagi umat aku sepakat dalam kesesatan. Allah makbul. Sebab itu kesepakatan umat Islam dia menjadi hukum. Sebab Nabi kata la yastabiqu aw la yastabiqu ummati ala al-khata. Umat aku tidak akan sepakat dalam mengatakan perkara yang palsu. Ini dipanggil ijma'. Ijma' di kalangan ulama dia menjadi hukum. Datang perkara baru. Datang perkara baru, isu-isu yang baru. Dalam Quran tak ada cerita. Dalam hadis tak ada cerita. Lalu bila ditanya ulama timur kata hukumnya harus. Ulama di barat pun kata harus. Ulama di selatan pun kata harus. Ulama di utara pun kata harus. Semua sepakat mengatakan dia yang harus, maka dia menjadi hukum. Ianya adalah diterima. Ya? Oleh kerana tidak ada khilaf di kalangan para ulama, para fuqaha, maka ianya menjadi hukum. Sebab makbul dia doa Nabi, ya, kalau benda itu disepakati bersama oleh seluruh umat Islam, maka ianya confirm bukan benda yang salah. Ya? Ini makbul doa Nabi. Ya? Umat aku tidak akan bersepakat dalam perkara yang sepakat. Kalau katalah satu negara ini sepakat, Allah boleh bukan. Pasti negara lain dia tidak akan sepakat. Negara lain akan berkata dengan pandangan yang lain. Doa yang kedua, wa sa'altullaha alla yadhhara 'alaihim 'aduwan yudhira 'alaihim 'aduwan min ghairihim fa'aqaniha. Aku berdoa kepada Allah supaya umat aku tidak dikuasai oleh musuh secara total. Maka Allah Ta'ala perkenankan. Sebab itu kita tengok ada negara umat Islam dijajah, ada bangkit. Ya? Dijajah di sini bangkit. Dijajah di sini bangkit. Ya? Sentiasa ada kebangkitan itu. Dia bersesuaian dengan hadis Nabi SAW, al-jihadu ma'arin ila yaumil qiyamah. Jihad umat aku ni dia berterusan sampai hari kiamat. Dia tak berhenti. Walaupun satu negara dijajah, jihad dia berterusan. Ada orang yang bersalah. Dia tak akan jadi semua kalau pakat tidur tak ada orang berdoa. Tak ada satu zaman yang semua orang tidur. Ya? Dia menjajah harus pilihan, dia jalan negara banyak. Tidak ada. Ya, waktu itu. Sebab Nabi tidak berdoa dan Allah makbulkan. Wa sa'altullaha alla yuhlikahum bis-sinin kama ahlakal umam qablahum fa'aqamiha. Aku juga berdoa kepada Allah supaya umat aku
Tuan-tuan, kalau ada duit lah, ya, dapat projek beberapa juta, tuan-tuan tu beram satu dunia. Dia ngancam ke Eropah, dia pergi Amerika, negara Arab, gila satu-satu negara Arab. Ya. Lepas Bahrain Pasal, pergi Emirat, pergi Jordan, pergi Syria, di raun semua kali. Tuan-tuan cari satu bangsa, namanya A. Kalau jumpa, dia bagi duit. Tak ada dah kaum A. Allah Ta'ala dah musnahkan. Kaum Iraq yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Iram Zatul Imad. Kaum Iram. Kaum yang pandai bina tiang-tiang yang besar. Bangunan yang tinggi-tinggi. Mana dia kaum Iraq? Tak ada. Tak ada dah kaum Iraq. Sudah pun pupus. Maka Nabi SAW berdoa, Ya Allah, kalau engkau dah musnahkan kaum-kaum tetamu sampai hilang ada. Tak ada dah kaum itu. Maka jangan engkau musnahkan kaum aku seperti mana engkau musnahkan kaum-kaum terdahulu. Fa'aqaniha. Ya, lalu Allah Ta'ala makbulkan doa itu. Tetapi bila aku berdoa yang keempat, wa sa'altullaha azza wa jalla alla yajzisakum fi alla yajzisakum syi'a wa alla yudhiqa ba'dahu ba'dahu kama aniha. Bila aku berdoa kepada Allah supaya Allah tidak memakaikan pakaian perpecahan kepada umatku, pakaian berkuah-kuah, dan supaya mereka tidak terkena azab seksa sesama mereka, dengan ayat ini yang disebutkan tadi, mereka merasa perbuatan ganas dan kejam sebagian antara bagian mereka, maka yang ini Allah Ta'ala tidak makbulkan. Adakah kerana Nabi ini doa tak cukup syarat lalu Allah Ta'ala tidak makbulkan? Sebenarnya antara lain kenapa Allah Ta'ala tidak makbulkan sebab itu antara ini Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran. Benda ini akan berlaku. Ya? Jadi bila-bila yang Allah Ta'ala dah tentukan begitu, dia akan berlaku. Allah Ta'ala dah tentukan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Lalu kita berdoa, Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu supaya Engkau padamkan agenda mati seorang. Agar Allah SWT makbul doa. Kau pun tak makbul. Memang sejarah daripada dulu manusia Allah Ta'ala letak. Fitrahnya manusia dia hidup. Lepas hidup dia mati. Fitrahnya begitu tak? Kita berdoa minta Ya Allah, jadi mati ni cancel lah. Supaya tak ada lah mati. Tanah tak cukup dah apa? Tak. Bentuk sampai mati. Kubur, satu kubur. Satu Malaysia, kubur. Islam, Hindu, Cina, Buddha. Tak cukup dah tanah Ya Allah. Orang Kelantan dia buah-buah lah mati tu. Jangan buat mati dah lepas ni. Agak apa lah. Kau pun, apa pun. Sebab benda ni Allah Ta'ala dah letakkan sunang berlaku. Baik. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq kullu alaikum wakil. Dan kaum engkau wahai Muhammad mendustakan Al-Quran padahal ia adalah benar. Katakanlah, aku bukanlah orang yang ditugaskan menjaga urusan kamu. Aku hanya seorang rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah kepada kamu. Jadi kaum Nabi Muhammad SAW juga seperti kaum yang lain. Ada yang menimun, ada yang tak menimun. Kadzdzab, mendustakan. Maksud mendustakan ini tak percaya kepada Quran. Bahkan hari ini bukan sekadar yang tak beriman, bukan sekadar yang kafir, yang mengaku agama Islam tu tak percaya kepada Quran. Ada yang begitu. Tanya Allah agama Islam tak? Jelas. Tetapi mempertikaikan hukum Quran, mempertikaikan arahan Quran. Pasal apa pula haram? Pasal apa pula haram? Dah Quran kata apa? Patutnya tak haram. Taklah Quran kata itu. Dah Quran kata itu. Kapinya, dia juga kapinya. Tak payahlah kapi-kapinya. Baik. Likulli naba'in mustaqar. Tiap-tiap khabar mereka mempunyai masa yang menentukannya, yang membuktikan benarnya atau dustanya. Wa sawfa ta'lamun, dan kamu akan mengetahui. Wa idza ra'aita alladziina yaquduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci dan mengejek-ejek
mempermain-mainkan. Jadi orang Islam ni ialah sebahagiannya yang lemah, sebahagiannya yang tak berapa berupaya, nak lawan balik tak berapa berani. Ada juga yang berani lawan, tetapi suara mereka lebih rendah daripada suara muslim. Jadi maknanya dengan sebab satu lawan itu menyebabkan kaum muslim lagi galak lah nak mengata kepada Al-Quran, nak menghina kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya. Maka Allah Taala turunkan ayat ini, jangan kamu duduk dengan orang, ya, supaya dengan kamu tak duduk dengan mereka, maka mereka tidak akan galak. Jadi mereka tak akan suka nak mengejek Al-Quran. Lagi kita duduk lawan, lagi dia duduk ejek Al-Quran. Dan begitu jugalah dengan ayat yang lain, yang kalau tak silap saya kita dah jumpa ayat itu, jangan kamu mencerca Tuhan mereka. Dan apa? Kerana kalau kamu, Allah Ta'ala maha mengetahui itu bukan Tuhan, tapi Allah Ta'ala sebut juga, jangan kamu mencerca Tuhan mereka. Allah tahu kan itu bukan Tuhan, tapi Allah gunakan kalimah Tuhan itu. Jangan cerca Tuhan mereka. Kerana apa? Bila kamu cerca Tuhan mereka, mereka akan cerca Tuhan kamu. Jadi kita jangan, orang panggil bahasa hari ini, jangan provok lah. Jangan provok orang yang tak beriman. Jadi ayat ini juga nak ajar kepada kita. Kalau dalam satu majlis itu kita tak tahu majlis itu ada perkara mungkar, maka jangan. Saya difahamkan bermula hari semalam, hari sebelum itu sudah mula dilancarkan projek besar di Untung. Apa dia? Pantai. Saya tak lagi belakang sebab 3 hari saya duduk di Sarau. 3 hari saya program di Sarau. Tapi saya terima kasih kepada sahabat-sahabat, katanya ada pantai. Betul? Tempat yang jelas. Ada mana? Dah mula Yang tuan-tuan pergi sekolah ada terus. Macam-macam tak boleh. Baik, bila kata pantai, pertama pantai mesti ada judi. Betul tak? Alah mesti kita ikan dia bukan judi. Judi lah tu. Ni saya nak tegur ni, ada setengah orang. Bila buat satu pantai, biasanya tukar lah. Biasanya bila sepenuhnya tukar, dia buat apa? Kecil-kacang. Hari ni pandai lah. Ni dia buat kecil buli juga. Tak nak kecil-kacang. Nak jimat. Baik. Kecil-kacang, boleh ke tidak? Boleh. Tetapi jangan diletakkan sebarang bayaran, lalu bayaran itu dijadikan hadiah. Ini namanya pertaruhan. Bila pertaruhan, judi. Bila judi, haram. Bila haram, gila-gila. Jangan pelik lah kadang itu. Ya Allah, aku tak begini lah. Ya Allah, aku tak nampak. Rupanya dibuat kecil-kacang. Kan dosa boleh, Pak? Pertaruhan itu. Bukan ada apa Allah beli. Tak ada beli apa. Kadang nak masuk talinya bayar 50 sen. Kan bayar 50 sen. Orang 50 sen. Tak. Kena kata orang. Dah 50 sen. Tak. Betul tak? Betul 50 sen. Betul? Kita boleh kata ini 50 ni matematik kita tak berapa pakai. Baik. Jadi dengan duit tadi dibuat hadiah, maka ia jadi judi, jadi haram. Sama juga cikgu sekolah, dia buat kuis.
campur dengan wang penyertaan itu tak. Tapi kalau semata-mata wang penyertaan itu dijadikan hadiah, maka itu satu. Yang kedua, wang penyertaan tadi apa-apanya. Dia beli apa? Ambil yang dapat. Dia tak sikit tadi, bukan jam, bukan tadi jam. Jawab. 20%, dia 20% lagi. Ini timbul persoalan. Kalau ada bendanya, contohnya, pihak manusia sekolah tadi, dia ada menyediakan satu rikalah, satu buletin. Okey, awak beli buletin. Buletin ni, slide dia dekat pada ekor. Kos dekat slide, kos fotostat dia, 30%. Jadi, awak beli buletin pula ada infonya. Maklumatnya ada, ilmunya di situ. Kemudian di bawahnya ada pula mesti suara pernyataan pertanyaan. Yang tu boleh. Sebab dia bagi 20% tadi, dia beli buletin. Ada benda yang beli. Macam tuan-tuan masuk pertandingan teka bola. Nah, pertandingan teka bola tu, yang tuan-tuan beli apa? Yang tuan-tuan bayar beli 2 ringgit ke apa? Surat tabak. Tuan-tuan dapat surat tabak. Jadi, dalam surat tabak tu ada ruangan yang tuan-tuan cantum-cantumkan gambar tu teka. Kat mana nak teka bola? Kat sini tu tuan-tuan patah. Tuan-tuan hantar tu selesai. Dia kata betul, tuan-tuan dapat 500 ribu ini. Boleh tak balik? Boleh. Dengan syarat bagi kita tarik. Yang tak boleh macam mana? Yang tak bolehnya, tuan-tuan beli surat khabar sampai 15 nafkah. Pasal pun nak masuk pertandingan dekat kepala tadi lah, apa pertandingan. Beli surat khabar sampai 15 leg. 15 nafkah surat khabar. Sebab nak masuk pertandingan ni. Dia kata aku hantar 15 kamu penyertaan. Takkanlah tak masuk satu. Tak. Kalau tak dapat nombor 1 pun dapat nombor 20 jadi. Dapat mereka sedikit. Yang ni tak boleh. Yang ni sebab dia bukan lagi beli surat khabar. Dalam kes ni dia bukan lagi beli surat khabar. Tapi dia nak beli pertandingan ni. Ada orang baca surat khabar sampai 15 nafkah. Sampai kat meja sebelah ni satu, depan diri satu, datang meja satu, sebelah sini satu, gaya kat baju isteri satu lagi. Tak baca mana orang buat ni? Orang gila tak buat ni. Maka yang dalam kes ni dipertikaikan semuanya. Baik. Jadi bila kita sebut partai, pertama dia ada tikar. Tikar ni gini. Masalah yang paling besar sekali, tikar ni biasanya budak-budak. Dan yang ajar budak-budak main tikar ni siapa dia? Ayah dia. Ayah ajar anak main judi. Maka tak heranlah budak ni bila besar nanti, dia akan berjudi. Sebab ayah yang ajar. Maka tuan-tuan saya meru pada hari ini jangan. Alah Ustaz dia banyak mulai atau main begitu. Tengok balik dulu ayat ni. Allah kata kalau ada benda tak elok, tu jangan pergi. Kita dah tahu bila kata pantai dia ada judi. Jangan pergi. Bawa pula anak. Ini benda yang tak betul apa? Bawa lah anak datang masjid, tengok kuliah. Kalau dia tak tengok kuliah, dia baca juga. Dia nak main dia. Dia main dia. Keluarganya dia ada connection dengan masjid. Dia dah biasa dengan masjid. Saya pernah yakin percaya. Tuan-tuan yang datang masjid hari ini pun, masa budak-budak dulu rajin datang masjid lah. Rajin juga main betul. Betul tarik ikat kat sayang motor orang. Biasalah. Biasa ni. Kalau kami seorang kita lama ada lagi. Perempuan dia balik sebab dia juga. Jadi tak apalah nakal-nakal tu apa. Tapi dia ada connection dengan masjid. Jangan sikit-sikit masjid tak bawa pantai lagi. Saya nak bawakan dulu. Saya buatkan di salat solat. Saya tanya pada aku, kenapa awak tak datang? Saya buatkan di salat solat. Kenapa awak tak datang? Dia kata ayah tak lalu. Kenapa ayah tak lalu? Pasal ayah ada tak lebar. Anak aku nak bawa pergi pantai. Dia kata ayah tak. Rugi malah budak. Patut dia marah ayah. Panggil ayah. Duduk sini. Bangun dulu. Ya, panggil ayah. Baik. Jadi, berdasarkan ayat ini jelas. Kalau dengan program itu kita dah tahu ada program nikah, jangan pergi. Walaupun nama apa sekalipun. Walaupun nama sebagai tahlil sekalipun. Kita tahu tak kalau rumah tu dia tahlil memang ada benda-benda ini. Jangan pergi. Baik. Wa imma yusyannaka syaitan fala taqul ba'da dzikra ma'al qawmi zalimin. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan. Sifat lupa ni dia datang dari
Bila engkau dilupakan oleh syaitan, lalu engkau duduk bersama-sama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau tak ingat akan larangan itu. Kau tak tahu nak buat macam mana? Nah, dah pergi dah sampai. Pergi pula, lepas tu dia pakai live kan. Lepas dia kuliah, tak ada live, masuk dalam internet. Jadi dia buat pakai dari dia dengar. Sampai saya anak teman kita saya dengar dari. Tak ada kuliah masjid. Nah, masa tu baru juga. Oh, tak boleh rupanya. Ada dia. Nah, jangan jadi macam minta maaf, Allah tak berhenti rokok. Tak apalah, Allah tak beli. Nampak? Lapang lapang aja dia tu. Tak nak buang kan? Bisa. Tapi ya, bisa. Dia kalau pernah datang, dia akan beli baru. Dia kalau orang berhenti, dia akan buang. Walaupun ada 19 batang, walaupun 20 batang. Yang tak itu dia berhenti tu. Tapi, kalau ada lagi alam, ini, wajah, tak. Tak apa ya. Jadi dalam program maksiat ni, program sekarang ni, kalau kita teringat masa itu, kita bangun balik. Bangun balik tidak. Kalau kita tak mampu juga. Baik. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai', walakin dzikra la'allahum yattaqun. Dan tidaklah ada tanggungjawab sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa mengenai dosa-dosa orang-orang kafir yang mendidik itu. Akan tetapi kewajiban orang Islam ialah mengingatkan larangan Allah itu supaya mereka bertakwa. Mereka yang buat penghinaan pada Islam itu tak betul, mereka yang betul. Tetapi tanggungjawab kita bagi ingatan. Kita dosanya, tak ada kita dosanya bila kita tak nak bagi ingatan. Bila kita tak nak berdakwah, kita tak nak cegah pembicaraan, kita tak nak ajak kebaikan, kita berdosa di situ. Yang dia buat dosa, itu dosa dia tak tahu. Tapi kita dah tahu dia buat dosa, kita tak nak cegah. Maka kita ni berdosa dituduh tak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab tu Allah kata, kuntum khairu ummah. Kamu ni, umat Muhammad, nak banding dengan umat-umat yang lain, kamulah umat yang paling baik sekali. Khairu ummah. Hari ini pun selalu orang sebutkan nanti khairu ummah. Ya. Khairu ummah. Apa maksud khairu ummah? Umat yang terbaik. Apa umat yang terbaik? Oh, umat yang boleh buat bangunan tinggi, jalan-jalan besar, boleh buat kereta banyak. Itukah khairu ummah? Tidak. Allah kata khairu ummah ni, sebaik-baik ummah ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu suruh orang buat baik, kamu nampak benda besar, kamu cegah. Itu khairu ummah. Kita banyak ambil perkataan daripada Quran, tapi kita translatekan dengan perkataan dengan hal yang tak betul. Kita dimomokkan, kejarlah bermanfaat. Awak dapat ini, awak cemerlang. Awak dapat 8A1, awak cemerlang. Awak dapat masuk universiti, awak cemerlang. Keluar universiti, awak dapat kereta besar, gaji besar, itu cemerlang. Jawatan besar, boleh beli kereta besar, beli pula rumah besar, dapat gaji besar. Kita diajar begitu cemerlang. Orang yang berjaya, dia berjaya. Anak saya alhamdulillah. Saya ada 7 orang, semua berjaya. Kita tanya, kamu berjaya? Semua masuk universiti. Oh, itu berjaya lah. Yelah, masuk universiti. Keluar, orang jadi doktor, orang jadi engineer, orang jadi khafid, benda. Nah, ini berjaya semua anak saya. Tuan-tuan, kita guna kalimah berjaya, kita ada ke mana? Kita dah boleh klik daripada Al-Quran. Aslah al-muflihun, orang yang berjaya. Allah kata, maksud orang yang berjaya bukan orang dapat gaji besar. Bukan orang dapat gaji besar yang jaya. Allah kata, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang benar-benar berjaya, yaitu orang yang di dalam salatnya dia khusyuk. Khusyuk
kita nak kalau cerita begitu saja. Ada orang kata hukum Al-Quran ini tadi disebut dalam TV 1. TV 1 ada satu rancangan. Agak bagus, agak baik juga rancangan. Kalau tak silap dia bermula daripada semalam. Pernah Mekah. Surah Ulama. Rancangan Surah Ulama. Surah Ulama ini dibaca kitab yang kita baca di Masjid Bandar. Kitab Munyatul Nukal. Ada disebutkan dari sana. Ya. Ada orang kata Quran ini, hukum Quran ini, hukum yang dah lapuk, layak diletak dalam museum. Ya. Layak diletak dalam museum. Siapa yang cakap ni? Orang Islam. Orang yang mengaku dalam Islam. Dia kata ini hukum yang dah layak diletak dalam museum. Ya, sebab sekarang ni dalam ada. Apa? Orang yang mempersendia-sendia, mempermain-mainkan benda agama. Mempermain-mainkan benda agama. Jangan. Ya, la ibad wa la wal. Jadikan dia sebagai permainan dan juga hiburan dia semata-mata. Wa gharrahumul hayatud dunya, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Apa dia berani hina hukum Allah? Sebab dia tidak perlu bertuhankan dunia. Siapa Tuhan dia? Tuhan dia dalam poket. Tuhan dia dalam dompet. Tuhan dia dalam kad ATM dan kad kredit. Itu Tuhan dia. Satu orang ulama dia dibunuh oleh pemerintah. Kerana apa? Kerana dikatakan ulama ini sudah ada ajaran besar. Ya. Dia berkhutbah di atas mimbar. Dia kata, Tuhan kamu berada di bawah tapak kaki kamu. Orang malam repot pada kerajaan yang minta itu. Lalu kerajaan bertangkap dia, tanya, betul ke awak kata Tuhan kamu berada di bawah tapak kaki kamu? Dia kata, ya. Bila dia dah mengaku tabir kesalahan, maka dia dijatuhkan hukuman mati. Kerana dia dikatakan menyeleweng daripada akidah Islam. Tuhan dia kuasa tapak kaki dia. Lalu bila dia pancung, dia kena pancung, putus kepala dia, memancut darah keluar. Darah tadi bergerak membentuk kalimat la ilaha illallah. Lalu orang pelik, kerajaan pelik. Oh, betul. Bagaimana itu? Ya. Menunjukkan satu kebesaran Allah. Lalu mereka bincang. Macam mana nak buat? Apa? Mereka kaji semula. Apa yang dia maksudkan Tuhan kamu berada di bawah tapak kaki? Kat mana dia ucap? Masjid sekian. Baik, dia tunjuk ke mana? Dia tunjuk di situ. Baik, cuba gali tengok ada apa bawah. Gali. Tuhan kamu berada di bawah tapak kaki kamu. Gali. Jumpa dengan duit, dengan rumah, dengan permata yang banyak di bawah. Lalu orang pun barulah faham. Rupanya dia cakap dalam manusia biasa. Manusia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan. Tetapi manusia menjadikan kata sebagai Tuhan. Apa yang jalan yang nak menyampaikan kepada kata, maka mereka ikut taat sepenuh perhatian kepada jalan yang nak dapatkan kata. Tapi jalan nak dapat redha Allah, yang ini mereka tak taat. Maka inilah maknanya mereka semua kata. Mereka mempertuhankan kata. Sebab itu dia tak kata Tuhan. Dia tak kata Tuhan berada bawah tapak kaki kamu. Dia kata Tuhan kamu. Bukan Tuhan. Tuhan kamu berada di bawah tapak kaki kamu. Begitu juga satu ketika Adi bin Hatim Atta. Adi ini adalah Kristian. Adi ini kedetawan dalam Quran. Lalu Nabi SAW panggil sahabat, sila bawa Adi. Adi ini anak kepada ketua kabilah, ketua Kristian. Jadi bila Adi datang kepada Nabi SAW, Nabi tengok kat dada Adi itu ada palut kok. Orang Arab ni bila dia pakai palut semua. Ya. Dia tidak pakai Kristian 4 hari palut kecil ke dada dia. Ya. Tapi orang Kristian ni betul-betul dada dia. Betul-betul dada dia. Palut. Jadi bila Adi datang, Nabi pun panas sikit lah. Ya. Melihat palut duduk atas dada dia. Lalu Nabi pun membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Kristian itu menjadikan padri-padri mereka dan pemimpin-pemimpin mereka sebagai Tuhan yang lain daripada Allah. Lalu Adi malu. Adi kata, ya Muhammad, ma abadnahu wa ma ja'alnahu alihatan. Kami tidak pernah sembah padri kami dan pemimpin kami, dan kami tak jadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah
selain daripada Allah, kami tetap sembah Allah juga, kata Nabi. Ya. Lalu Nabi tanya, ada tak benda yang Allah kata haram, pemimpin kamu kata halal, lalu kamu pun kata halal? Nabi kata ada. Ada tak benda yang Allah kata halal, pemimpin kamu kata haram, lalu kamu pun ikut kata haram? Nabi kata ada. Itulah yang Allah maksudkan, kamu menjadikan pemimpin kamu sebagai Tuhan yang lain daripada itu ya. Jadi manusia ni dia selalu tertipu dengan keduniaan. Dia menjadikan dunia itu sebagai Tuhan. Wadzakir bihi antum talarattum bima kasabat. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'un. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah diusahakan dari perbuatan yang buruk dan keji. Tidak ada baginya penolong dan tidak ada juga pemberi syafaat selain daripada Allah. Jadi tuan-tuan, yang kita duk dakwah, yang kita duk menyeru kepada Islam ni, tujuannya supaya nak menyelamatkan manusia daripada azab Allah. Bukan sebab kita nak naikkan diri kita dan sebagainya, bukan. Tapi kita nak kalau boleh ni masuk surga lah. Dan Abu Bakar masuk kita penuh bagi diri kita. Lalu orang tanya dia, apa yang kau mikirkan? Dia kata, aku fikir macam mana aku nak utuhkan tubuh aku nak buat pintu neraka supaya semua orang tak boleh masuk neraka. Semua orang pergi surga. Gitu cara dia fikir pun. Yang kita nak fikir nak selamat diri kita. Jadi konteks dakwah, dalam konteks dakwah ni kita nak selamatkan diri kita dan juga kepada manusia seluruhnya supaya dia tidak terkena azab api neraka. Wa in ta'dil kullu 'adlin la yuqad minha. Dan jika ia hendak merebut dirinya dengan segala jenis tebusan, nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripadanya. Tebusan di sini maksudnya bayaran. Macam ini, bapak kena sama itu. Sebenarnya sama itu bukan sama. Itu tawaran senilai saya. Ini bukan sama. Jadi kalau saudara tak bayar, tidak salah sebenarnya. Tak saya serai bawa ke mahkamah. Ini dah banyak kes, ada 2-3 kes. Awak bawa ke mahkamah benar. Sebab dia ini bukan sama. Dia ini tawaran. Dia tawar. Kalau bayar 300 ni, okey settle. Awak tak payah masuk mahkamah. Kalau masuk mahkamah nanti mungkin kena denda itu, kena denda ini dan sebagainya. Jadi dengan awak bayar ni, selesai. Kes awak tidak akan dibawa ke mahkamah. Itu maksud dia. Ya? Baik. Benda ni boleh tak akhirat esok? Bayaran. Ini kata dia. Wa in ta'dil kulla 'adl la yuqad minha. Boleh tak bayar kamu 300 boleh tak? Tak ada. 300 sudah ada nilai di sisi Allah Taala. Ya Allah, aku tak mana tak nak sembahyang itu tapi kita bayar Allah betul. Nah, macam ada orang biasa nyebut jalan kadang-kadang jangan ni. Dan aku sama. Sama sama dulu. Tak ada jadi. Agak-agak boleh macam tu tak ada. Dekat mereka. Kita setelah dia Allah. Dia makan kan. Setelah boleh tak kita setelah. Allah akan sebut di sini. Tidak ada settlement. Wa in ta'dil kullu 'adl la yuqad minha. Itu yang dimaksudkan dengan sebutan dari itu. Maknanya bayar settle. Tak boleh. Ulaikal ladzina udkhilu bima kasabu. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Lahum syarabun min hamim. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang panas yang menggelegak. Wa azabun alim, dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Bima kanu yakfurun, disebabkan mereka ingkar kufur semasa hidup. Jadi perbuatan ya, satu amaran, satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita jumpa lagi. Kalau dah jumpa lagi besok, maknanya tak ada. Tak ada dah nak minta, nak minta excuse, nak bayar tebusan, ya, nak ulur bawah meja, bawah file, tak ada dah. Macam tu. Terima je lah balasan dia. Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua selamat dan selamat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan pada itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Saya berdoa kepada umum dan dapat kita jadikan amalan dalam kehidupan insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bil taqwa wa zayyinna bil 'afiyah. Allahumma a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bil taqwa wa zayyinna bil 'afiyah. Allahumma a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bil taqwa wa zayyinna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.